Wanita hari ini. 17 November 2022. Hari ini hari Khamis bertemakan saya Uyainah Arsyad dan juga Fahrin Ahmad. Kita harapkan dan doakan hari anda pada hari ini smooth sailing orang kata. Segalanya berjalan dengan lancar dan dipermudahkan. Namun ada beberapa sedikit cabaran pada hari ini khususnya bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang. Betul. Kerana kalau kita lihat hampir beberapa jam hujan lebat tanpa henti berlaku sekitar tengah malam tadi sehingga ke awal pagi tadi yang menyebabkan banyak kawasan dilanda banjir kilat. Betul tu. Dan semalam saya pergi ke Genting Highlands. On the way pergi tu hujan dah lebat, turun bertambah lebat sampai di rumah terpaling lebat. Jadi ini yang berlaku semalam di mana sejumlah 719 mangsa banjir daripada 175 keluarga ditempatkan di 7 pusat pemindahan sementara PPS sehingga jam 8 pagi ini. Ini merupakan yang terkini sekitar jam 8.45 pagi tadi, di mana kalau kita lihat inilah visual-visual yang banyak kita saksikan dan telah dikongsikan di platform media sosial, khususnya mereka di sekitar Shah Alam, di sekitar Kelang, Alam Budiman, Kelang dan sebagainya. Jadi saya kira ini juga mengganggu serba sedikit pergerakan hari mereka pada hari ini. Betul tu. Dan yang paling terjejas sebenarnya di kawasan Lembah Kelang adalah Taman Sentosa, GM Kelang, Kondominium Dinasti Kelang, Bandar Kelang, Taman Cilung, Pangsapuri, Taman Permai Indah dan Jalan Yadi. Saya kira kan perkara ini sudah menjadi boleh dikatakan norma juga untuk keadaan kita sekarang ini, Fahrin, yang mana bukan sahaja di Lembah Kelang, malah di kawasan-kawasan seperti di Pantai Timur dan sebagainya, Kelantan, Terengganu juga berdepan dengan masalah banjir yang sedang semakin orang kata meneruk sekarang ni. Okey, dan saya harap inilah perkara yang diberikan perhatian oleh kerajaan kita selepas segala-galanya selesai nanti. Okey, baik, ini juga adalah sesuatu yang harus disiap sediakan oleh semua di mana jangkaan cuaca dan sebagainya pada 19 November nanti. Betul. Dan itu adalah hari mengundi, dan kalau semalam juga Yana telah sedikit berkongsi mengenai manifesto wanita, tetapi setelah kita bincangkan yang itu, ramai juga yang menyatakan pelbagai soalan, antaranya apa yang kita akan bincangkan sebentar saja lagi bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif. Betul tu, iaitu bolehkah wanita dalam iddah keluar mengundi? Saya kira ini adalah topik dan isu yang menjadi persoalan dalam kalangan penonton, khususnya penonton wanita. Jadi kita sudah pun terhubung bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif Muhammad Kasim yang merupakan Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Islam UKM, yang mana sekejap sahaja lagi kita akan tanya dengan lebih lanjut lagi tentang keadaan wanita yang dalam iddah. Adakah dibolehkan, adakah dibenarkan untuk keluar mengundi? Jika ia, mungkin ada perkara-perkara yang perlu dititik beratkan, mungkin ada sesuatu yang menjadi panduan yang boleh dilakukan oleh mereka. Okey, kalau kita bercakap pasal iddah ni, mungkin ada juga persoalan di mana iddah ini boleh berlaku dalam beberapa situasi, antaranya mereka yang baru saja meninggal suaminya ataupun juga baru diceraikan. Okey, baik, itu yang akan kita bincangkan. Saya pasti ramai ingin mengetahui apakah jawapan pada persoalan tersebut, kerana seperti mana kita tahu mengundi itu adalah satu amanah dan juga hak, dan saya pasti ramai juga wanita di luar sana yang ingin memastikan mereka menjalankan amanah dan tanggungjawab mereka. Betul. Apatah lagi 18-19 hari bulan dah diumumkan cuti buat seluruh rakyat Malaysia untuk keluar mengundi. Jadi mungkin ada perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu bersoal kepada dirinya, adakah boleh saya keluar mengundi, dan antaranya adalah wanita yang dalam tempoh iddah. Okey, baik. Hari ini kita akan juga, sebelum kita bersama dengan Datuk Dr. Izhar Arif sebentar sahaja lagi, dan okey, alhamdulillah kita dah menerima isyarat daripada Datuk Dr. Izhar. Assalamualaikum, Ustaz. Prof, Datuk Ustaz, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sihat. Oh, ada dekat mana tu? Ada ni dekat UKM. Ada kuliah ke apa tu? Tak ada. Hari ni ada penyediaan pelajar PhD. Okey. Saya dah ajak Ustaz datang ke studio, tapi Ustaz tak nak, Ustaz kata banjir kat Bangi tu. Betul. Tapi tak mengapa Ustaz. Okey, kita terus saja kepada persoalan yang kita dah bincangkan panjang lebar serba sedikit tadi tentang wanita dalam iddah, bolehkah keluar mengundi atau bagaimanakah caranya? Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Fahrin dan juga Uyainah dan semua rakan-rakan yang sedang menonton. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur sebab masa sekarang ini merupakan masa yang penting untuk rakyat Malaysia memilih
pemimpin yang boleh membangunkan negara, boleh memastikan negara ini berada di tahap yang terbaik insya-Allah. Memandangkan sekarang ni ekonomi pun tidak bagus dan kita perlukan pemimpin-pemimpin yang boleh membawa satu gagasan yang baru insya-Allah di masa hadapan. Jadi oleh sebab itu bila sebut tentang mengundi, para ulama menyuruh dan ada sebahagian mewajibkan kita untuk keluar mengundi kerana dengan cara ini kita dapat melantik pemimpin-pemimpin yang betul-betul layak untuk menjadi pemimpin kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana situasi wanita yang dalam iddah? Okey. Bila sebut tentang wanita dalam iddah ini, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian ya. Pertama, perempuan yang dalam iddah tidak boleh keluar daripada rumah, iaitu iddah kematian suami. Ya, iddah kematian suami selama 4 bulan 10 hari. Maka perempuan-perempuan ini ataupun balu-balu ini tidak boleh keluar daripada rumah untuk berfoya-foya, untuk bergembira, untuk bergalak-galak dan sebagainya selama 4 bulan 10 hari. Ya. Tetapi ulama membenarkan wanita-wanita atau balu-balu ini keluar rumah untuk tujuan-tujuan yang wajib bagi diri mereka. Iaitu kerja. Ya, bekerja, cari makan, beli makanan dan sebagainya. Dan daripada situ ulama juga meletakkan bahawa wanita yang berada dalam iddah boleh keluar mengundi ya untuk memastikan kewajipan kepada negara itu dapat dilaksanakan. Dan mereka pergi bukan tujuan untuk bergembira tetapi untuk memilih pemimpin yang betul-betul layak untuk negara kita Malaysia. Jadi oleh sebab itu saya melihat bahawa tidak ada masalah. Bahkan terdapat riwayat bahawa isteri balu-balu sahabat yang telah meninggal dunia dalam peperangan, ya, mereka dalam iddah, mereka kesorangan, lonely, seorang-seorang kat rumah, mereka minta dengan Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kami nak keluar pergi duduk dengan nak keluar rumah waktu siang bersama-sama dengan balu-balu yang lain. Mereka akan pergi teringatkan suami, arwah dan sebagainya. Maka Nabi benarkan mereka pergi berjumpa dengan kawan-kawan balu-balu yang lain, tapi dengan syarat malam balik tidur kat rumah. Rumah yang yang suami dia tinggalkan. Itu saja yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Baik, Dato' Ustaz, bercakap tentang syarat ataupun mungkin pantang larang sebenarnya kan untuk wanita yang dalam tempoh iddah ni untuk keluar mengundi. Ada tak sebarang syarat-syarat tertentu ataupun pantang larang yang tidak boleh dilakukan oleh wanita-wanita ni? Mungkin penerangan daripada Ustaz. Yang saya katakan sebelum ini bahawa orang perempuan yang dalam iddah boleh keluar untuk mengundi atas dasar menjaga maslahat negara yang lebih besar, ya, kepentingan negara. Maka itu tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi apa syarat-syarat dia? Yang pertama, kalau keluar mengundi, pergi mengundi je lah. Sampai kat tempat mengundi, pangkah, patah balik ke rumah. Ataupun, memang nak kerja kan, so patah balik rumah, duduk kat rumah elok-elok. Tak apalah, nak singgah-singgah lepas pergi mengundi, singgah kedai makan, sembang-sembang kat kedai mamak, patah balik pula singgah buat masa jarum dekat tepi jalan, itu tak boleh. Jadi maknanya dia perlu jaga mana perjalanan itu tidak disia-siakan untuk benda-benda yang tak betul. Itu syarat dia. Yang kedua, tidak perlulah pakai dia tu pakaian yang melampau-lampau lah. Maknanya pakaian adat. Kebiasaan. Yang tak boleh yang menarik perhatiannya, Datuk. Ya. Okey. Tak boleh pakai macam Uyaina. Okey, baik. Saya kira itu juga merangkumi yang saya katakan tadi, Ustaz, iaitu yang kehilangan suami maupun yang baru bercerai. Okey, kita fahamkan yang iddah itu. Okey, baik. Pesanan akhir daripada Datuk Ustaz sendiri kepada para wanita di luar sana untuk mengajak mereka keluar mengundi, tidak kira dalam apa jua keadaan yang semampunya. Silakan. Okey, nasihat saya kepada semua wanita-wanita termasuk lelaki-lelaki yang menonton wanita hari ini sebab ada Fahrin. Saya nasihatkan kepada semua keluar mengundi. Pastikan kita mengundi memilih pemimpin yang amanah, yang taat kepada Allah, yang mampu membangunkan negara ini, mampu menarik ekonomi daripada dalam dan luar negara untuk negara kita yang tercinta, untuk bangsa kita di masa hadapan. InsyaAllah.
InsyaAllah. Selamat mengundi. Amin. Terima kasih Datuk Doktor. Tapi Datuk Doktor balik mengundi di mana? Balik mengundi kat mana? Zat? Rahsia. Kita tunggu nanti insya-Allah. Terima kasih Ustaz bersama kita pada hari ini dan harap telah memberi pencerahan kepada para wanita di luar sana yang mempunyai persoalan ini. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Okey, baik. Yana, hari ini satu topik yang saya kira cukup menarik, nak kata sensitif, nak kata panas mungkin juga. Memang sebenarnya sensitif dan memang sebenarnya selalu panas. Perempuan sensitif Bukan, sebenarnya topik pada hari ini saya kata memang sensitif dan memang panas sebab sesiapa sahaja yang pernah melaluinya, yang pernah go through perkara ini akan merasa kesannya sehingga akhir hayat saya rasa. Okey, dengar kami baik, topik kita hari ini adalah CURANG. Curang. Jadi kita akan cuba berbincang bersama dengan tetamu-tetamu kita bukan saja dari sudut sosialnya, psikologi maupun dari sudut perundangan. Mereka yang dah berkahwin maupun sedang dalam alam percintaan dan sebagainya. Jadi kalau mereka nak kongsikan pendapat dan nak luahkan perasaan mereka yang nak bersama dengan. Betul. Mungkin anda pernah dicurangi ataupun orang di sekeliling anda pernah meluahkan pengalaman mereka melalui fasa-fasa dicurangi. Boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan ayo kongsikan pengalaman hidup anda bersama dengan kami. Kami nak baca, kami nak dengar dan insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan cuba baca dan kongsikannya bersama dengan tetamu kita di studio. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Apa yang bawa sini? Kenapa tak tidur lagi? Tak boleh tidur. Aisyah fikirkan apa yang jadi tadi. Nasib baik you ada, babe. Thank you. Honey, please don't. Ini. Best man win, bro. Aku dah win dah pun. Kau nak buat apa? Hey! Best man win. Kau nak apa lagi dengan hidup kau? Kau ada Irma. Kau nak apa lagi dengan Hanif? Ni. Cakap apa? Saya cuma datang nak cakap sekejap. Untuk apa? Kan aku dah cakap. Lepaskan aku. Aku ni bukan isteri yang baik. Aku isteri curang kan? Hanim, saya minta maaf. Kalau selama ni saya bukan seorang suami yang baik. Saya tahu saya banyak kelemahan, saya banyak kekurangan. Kau ada Irma, kau nak apa lagi dengan Hanim? Yana, saya dicurangi. Tak ada. Sambung lakonan tu kat sini tu. Itu dia serutan Khilaf Asmara. Lakonan hebat Farin Ahmad, Fatah Amin, Lydia Sanders dan juga Fasha Sanda yang saya kira sangat-sangat berkait rapat dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini iaitu curang. Baik, kita terus saja bersama dengan tetamu kita pada hari ini yang berada di studio, Puan Nur Zabita Muhammad Nur, peguam bila dan juga peguam cara. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Dan juga tidak ketinggalan Dr. Siti Marziah Zakaria yang berada di atas talian iaitu pensyarah kanan Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Terima kasih kedua-duanya bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum Doktor, sihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, baik. Kalau kita dah bawakan Puan Zabita, kita dah bawakan Dr. Marziah hari ini, pastinya kita nak membincangkan topik pada hari ini dari sudut pertamanya dari sudut perundangan dan juga keduanya dari sudut psikologi berkaitan dengan curang. Jadi Farin, saya kira sebagai mukadimahnya, kita semua tahu apakah erti curang itu. Okey, tetapi mungkin dari sudut kita mulakan dengan perundangan tentang apa sebenarnya antara peruntukan perundangan yang melibatkan faktor curang ni. Okey, pertama sekali kena lihat berkenaan dengan curang ni dia tidak melibatkan pasangan kekasih. Maknanya contohlah kalau ada kekasih ni tiba-tiba ada pihak ketiga. Tetapi undang-undang ini melindungi kepada pasangan yang kalau suami isteri berkahwin kemudian ada pihak ketiga. Ada 3 undang-undang pecahannya. Yang pertama, okey, kita lihat dari sudut
ramai umat Islam contoh di Malaysia ni. Jadi undang-undang yang melindungi ataupun yang diperuntukkan untuk orang-orang Islam ni adalah di bawah enactment kesalahan jenayah syariah. Suatu pihak ketiga ni yang menyebabkan perpecahan rumah tangga, maka dia akan jadi dia akan jadi kesalahan di bawah jenayah syariah. Dan tetapi diingatkan bahawa jenayah syariah ni hanya ada hukuman atau pemenjaraan, tiada ganti rugi terhadap mangsa yang diterima menerima kesannya. Dan seterusnya kita lihat dalam undang-undang sivil itu yang sendiri kedua, yang melindungi pasangan bukan Islam. Yang menariknya di bawah Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976 Seksyen 58 ada memperuntukkan mangsa tadi tu yang kalau ada pasangan dia yang curang ni, dia boleh menuntut ganti rugi. Dan seperkara yang menarik di bawah kanun keseksaan. Kanun keseksaan ni undang-undang yang contoh kita lihat dalam kes rogol ke jenayah curi ke adalah apa-apa kesalahan berat, ada memperuntukkan satu seksyen iaitu seksyen 498 apabila seseorang lelaki contoh dia memikat isteri orang lain. Memikat isteri orang lain, bawa lari dengan niat jenayah ni lah untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak baik dari segi contoh misalnya seksual. Jadi dalam keadaan ni, tetapi dalam kes ni kalau perempuan yang buat tak ada. Yang maknanya lelaki yang pergi kepada isteri orang ni akan diambil tindakan iaitu hukuman penjara boleh jadi maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Tetapi kalau isteri orang yang memikat dan membawa lari suami orang, tak ada. Dalam kanun seksaan. Ini tidak ada. Tidak ada. Jadi mungkin boleh dibawa dari sudut perundangan sivil sebentar tadi ataupun jenayah syariah. Okey, ringkas je Pak. Kalau seorang yang beragama Islam tu nak dua-dua pasal dia nak ganti rugi juga, boleh tak dia filekan dua-dua? Okey, kalau seseorang beragama Islam ni contohlah dia pergi kepada pejabat agama, dia buat laporan. Kata misalnya suami, saya sebut suami, tapi dalam banyak-banyak kes saya banyak dirujuk tahu isteri yang curang, ada banyak. Jadi dalam keadaan ini mereka pergi pejabat agama, ambil tindakan, cukup bukti, maka adalah dakwaan. Dan dari segi sivil ni sebenarnya undang-undang kita tidak memperuntukkan. Tetapi kadang-kadang ada kes sampai isteri mengalami anxiety misalnya, ada kemurungan teruk. Jadi mereka jumpa pakar psikiatrik dan mereka nak ambil tindakan atas ganti rugi kepayahan dan kesusahan. Tetapi bukan curang tu tapi apa yang dialami. Jadi itu mungkin boleh dituntut seiringan lah ya. Selari. Baik. Tadi Puan Zabita ada cakap tentang anxiety ataupun emotionally unstable disebabkan oleh berlakunya kes-kes curang oleh isteri dan suami dan sebagainya. Jadi ini kita nak tanya kepada Dr. Marziah dari sudut psikologinya, emotional seseorang itu, emosi seseorang yang dicurangi itu. Adakah curang yang pertama ataupun yang berlaku banyak kali ni akan memberikan trauma kepada seseorang yang mengalaminya, Doktor? Okey, terima kasih Fiza dan Yana dan Farin dan juga ini. Yana. Betul. Okey, kesan kepada pasangan sebenarnya sangat jelas. Bila kita ni sebagai isteri terutamanya contohnya kan, bila kita di sini ia merupakan satu pengkhianatan yang sangat besar. Sebab nature-nya, secara fitrahnya, seorang isteri adalah seorang yang sangat setia kepada rumah tangga. Kebiasaannya. Kita tak nafikan. Ada juga kes isteri yang curang. So, apabila dikhianati, ia merupakan satu pengkhianatan yang besar. Paling besar saya untuk sebuah rumah tangga. Masuk kesan yang paling signifikan, impact yang paling signifikan ialah hilangnya rasa hormat kepada seorang suami. Hilangnya rasa percaya. Trauma tu tetap ada. Saya percaya tetap ada trauma, tetap ada anxiety dan banyak juga kita baca sebenarnya kes-kes yang dilaporkan, mereka juga tetap ada juga yang melaporkan mengalami depression yang sangat tinggi, stres yang sangat tinggi. Terutamanya jika isteri tersebut isteri yang sangat setia kepada rumah tangga, isteri yang setia kepada pasangan. Bayangkanlah pengorbanan seorang isteri selama 10 tahun, 20 tahun kita kata taat dalam pada suami menyelesaikan semua urusan rumah tangga dengan tip-top, dengan baik sekali, tiba-tiba mendapat khabar suami berlaku curang di belakangnya. Sebenarnya statistik kita tak nafikan isteri pun ada curang. Kadang-kadang itulah saya baru nak sebut tu, asyik perempuan je kan. Marah ke tu? Itu yang agak mengejutkan kita kan. Statistik menunjukkan
kes curang di kalangan suami lebih tinggi betul, daripada isteri. Namun ada trend yang menunjukkan peningkatan isteri yang curang. Kebelakangan inilah yang terkini. Ini berkait dengan faktor media sosial, berkait dengan faktor app. Dia ada kadang dia pun nak join juga dating online contohnya. Faktor berbeza sebenarnya kan, kenapa seorang isteri curang dan kenapa seorang suami curang. Mungkin faktor kita bincang nantilah. Okey, Dr. Siti Marzia, saya nak tambah sedikit. Okey, dah alang kita berbicara mengenai itu. Okey, apakah punca-punca mereka curang? Kalau kita lihat sebenarnya ada pelbagai. Ada yang orang yang suka thrill, dia suka mencabar diri dia. Kemudian ataupun ada yang lainnya juga memberi alasan, oh isteri saya dah tak sayang saya, dia layan tak baik dan sebagainya. Macam-macam lagi boleh direka atau benar-benar berlaku. Jadi bagaimana tentang perkara ini juga? Itu saya kata punca seorang isteri curang dengan seorang suami curang berbeza. Biasanya suami curang kerana antaranya dia mencari kepuasan di luar antaranya dia mencari seseorang yang lebih muda contohnya kan, seseorang yang lebih menarik, lebih menawan daripada isterinya. Bagi seorang isteri puncanya lebih banyak. Sebenarnya hakikatnya antaranya kesunyian. Itu yang sangat obvious, kesunyian seorang isteri yang kena waspadalah. Kalau isteri yang kita risau sebenarnya dia mencari seorang di luar untuk mendapat perhatian. Ada juga kebosanan kerana ada juga suami yang sangat sibuk, yang kerap frustration, kerap meninggalkan rumah, contohnya membiarkan isteri menguruskan segalanya sendirian di rumah contohnya. Dan kita juga kena tahu kan, wanita dan lelaki ni ada faktor perubahan, kita panggil perubahan hormon. Wanita 40 tahun sebenarnya dia sedang memasuki usia midlife crisis. Usia. Jadi selalunya berlaku kes curang ni pada usia sebegitu. Pada isteri berada dalam usia kita panggil usia pertengahan, 40 hingga 50 tahun, 40 hingga 60 tahun. Dan ada beza sebenarnya statistik dari segi umur. Sangat menarik. Itu kalau untuk wanita doktor. Kalau lelaki pula midlife crisis juga kan? Tapi dia pokok pakar dia curang tetap curang. Itu dia isu dia sebenarnya kan. Okey. Baik, Dr. Cik, terima kasih atas jawapan tersebut. Okey, baik, kita akan kembali bersama dengan Puan Nurhazabita, tapi sebelum itu kita akan kongsikan sedikit pandangan orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Okey, kalau I dicurangi mungkin I akan trauma lah. Lepas tu mungkin trust issue tu agak tinggi sikit untuk partner yang seterusnya. Mungkin partner seterusnya tu kena usaha lebih sikit lah untuk gain balik trust tu kan. So kiranya macam siapa yang curang ni memang tak patut lah. Sedih lah. Sekarang ni dah masuk 10 tahun. Kalau dicurangi tahun ke-11, memang sedih lah. Firstly minta dijauhkan lah, na'udzubillah. Tapi kalau katalah tak ada jodoh, jodoh lah ni, isu konsep jodoh. Kalau tak ada jodoh, kita just membesarkan anak-anak, struggle lah. Okay, first memanglah kita kecewa dengan masalah ni. Tapi kita kena konsol dulu dengan pasangan kita. Kita kena bincang dulu sama ada betul ke tak pasangan kita tu buat salah, cheating atau tak. So in case kalau betul dia cheating, so kita kena bincang cara baiklah sama ada kita kena berpisah ataupun fikir pasal mungkin ada anak ke, masa depan anak-anak ke, ataupun mungkin memang dia ada haluan dia sendiri, so memang kita terbaik untuk berpisah je lah mungkin. So memang kena berbincang dululah kalau ada masalah apa-apa. Dia kalau ada curangi tu semestinya rasa kecewa dan rasa marah lah. Tapi step untuk berikutnya kita orang kata curang daripada segi apa? Kita akan bagi peluang, andai kata peluang tu dia guna manfaatkan, kita akan bagi peluang yang terbaik. Andai kata dia tak manfaatkan peluang yang diberi, kita game over je lah perhubungan itu. Pertama kali saya kena selidik apa yang berlaku dulu dan pastikan yang tu betul-betul ada curang lah. Lepas tu kita akan bincang lah satu sama lain dan tidak ambil keputusan melulu. Kita akan pentingkan agama dulu lah. Persoalannya, sekiranya anda dicurangi, adakah anda boleh memaafkan pasangan anda dan terimanya semula? Apatah lagi perkara itu berlaku berkali-kali. Sebab orang kata, old habits die hard.
Gitu. Okey, saya nak sambungkan lagi keluhan dan juga pendapat orang ramai dengan membaca komen oleh rakan-rakan kita di Facebook. Saya tertarik dengan satu komen ini. Dia kata oleh Cik T yang mencakap curang sekali pun dah pudar kepercayaan, apatah lagi curang berkali-kali. Farah Khadijah pula cakap curang ni pilihan sebenarnya, sebab apa-apa perhubungan pun atas pilihan kita. Bertepuk sebelah tangan tak akan berbunyi pun. Ada bunyi tak? Tak? Tapi hati dan perasaan tidak boleh dipaksa. Itu dialog drama. Tapi kadang itu jadikan alasan, betul tak Puan? Betul tu. Dan mungkin Puan Zabita boleh terangkan dengan lebih lanjut lagi dari sudut perundangannya. Sebab bila kita bercakap tentang curang, mesti ada penglibatan pihak ketiga. Betul. Barulah akan menjadi curang. Jadi mungkin nak jelaskan dengan lebih terperinci definisi orang ketiga tu. Sebenarnya kalau kita lihat dalam kesalahan jenayah syariah tu, dia ada kata yang diperuntukkan apabila pihak ketiga ni macam mengganggu sesuatu pernikahan sehingga menyebabkan mereka berpecah belah. Di pihak ketiga dalam konteks tu dia tak sebut berkenaan dengan hubungan di antara kedua-dua pihak. Jadi pihak ketiga di sini apabila contoh dia boleh jadi ibu bapa mertua. Dia boleh jadi adik-beradik, dia boleh jadi kawan-kawan. Jadi dalam konteks ni bila ibu bapa mertua tu maksudnya contoh ada sepasang suami isteri ni tiba-tiba dia ibu bapa ni masuk campur urusan keluarga mereka sehingga menyebabkan kadang-kadang ada ibu bapa mertua yang dia nasihatkan supaya berpisah. Jadi dalam keadaan ni itu maksud pihak ketiga dari konteks undang-undang jenayah syariah. Yang memecah belahkanlah. Termasuklah orang luar? Ya, termasuk orang luar sebenarnya. Dia lebih meluaslah, bukan sahaja terhadap orang ketiga yang kita ingat macam skandal suami ataupun isteri ni tadi, tetapi konteks dia lebih meluas. Ini yang penting untuk kita ketahui. Kita nak perincikan sedikit juga lah. Bila kadang-kadang curang ni boleh jadi subjektif. Kadang-kadang bergantung kepada bagaimana pasangan melihatnya. Pernah tak berlaku sebarang situasi sebenarnya curang ini perlu dibuktikan, ada beban pembuktian, ataupun kadang orang tu terlalu cemburu pun kadang-kadang ini curang aja. Bagaimana Puan? Dalam keadaan ni, contohlah kalau berlaku kepada seseorang dia nak buat laporan kepada Jabatan Agama, dia kata pasangan dia curang. Jadi banyak aduan yang diberikan kepada pejabat agama ni. Orang adukan ramai, banyak kes begini. Tetapi pegawai agama ni dia akan memeriksa sama ada terdapat elemen kecurangan ke tidak. Ada setengah orang dia terlalu cemburu. Sampai kan bila contoh ada seorang perempuan teks suami dia kata, "Hai, buat apa tu?" Pada dia itu adalah kecurangan. Tetapi beban pembuktiannya lebih tinggi. Contoh perkara-perkara yang menjadi pembuktian. Dia dapat gambar suami dia dengan isteri ni check in ke hotel ke. Lepas tu ada perbualan yang berbentuk seksual ke. Jadi yang mana kalau kita tanya kawan-kawan yang lain kita pun tahu sebagai wanita atau sebagai suami yang isteri yang curang ni, kita tahu sejauh mana kecurangan itu berlaku. Kena tengoklah, bukan semata-mata macam dia berkawan. Kadang-kadang kita tengok kat media sosial, awak kenapa banyak sangat kawan perempuan ni? Curang ni. Dia tidak boleh jadi begitu. Tapi yang orang tu pun kenapa nak hantar mesej kat suami orang, "Hai, buat apa tu?" Ya, awak pun nak hantar mesej, tapi ni Jana. Tapi Dr. Marzia, mungkin nak kongsikan juga dari sudut seseorang yang selalu curang. Macam yang nak katakan tadi, ini yang nak terbaca juga. Yang mereka katakan, all habits die hard. Termasuklah curang. Kalau sekali curang, pasti akan curang berkali-kali lagi susulan daripada itu. Sama ada tertangkap ataupun tidak. Adakah betul perkara ni, Dr. Marzia? Sekali curang, mesti akan curang lagi? Okey, sebenarnya mengikut kajian, betul lah saya boleh akui lah kan. Mengikut kajian, mereka yang curang ni, dia kata once a cheater, always a cheater. Mereka ada kecenderungan curang berkali-kali. Sebenarnya kajian menunjukkan 3 kali ganda chances untuk dia curang kembali, berulang-ulang kali. Dan kita tengok juga, biasa yang curang ni, mengikut kajian juga 52% daripada mereka akan mengaku salah, maknanya admit dia pernah curang. Dan surprisingly 48% yang lain dia akan mengaku, tetapi mengaku mendedahkan kecurangannya kepada orang lain, biasanya kepada teman yang rapat lah. Itu antara kita tahulah. Dan apa implikasi selalunya pasangan yang mendengar bahawanya contohnya suaminya curang, dalam 50% daripada mereka akan minta putus, akan minta cerai. 50% mereka akan broke up immediately. Itu antara kesan. Dan betul lah kita katakan dia memang akan ada tendensi, ada chance untuk curang berkali-kali. Tetapi kajian ada perkara utama. Perkara utama sebenarnya protect.
protect pasangan, protect suami, protect isteri daripada berlaku curang. Antara yang paling signifikan, yang paling dominan mengikut mana-mana kajian pun ialah agama. Iman tu sendiri sebenarnya adalah perisai. Jadi mungkin kita kena tengok faktor agama lah sebenarnya untuk memilih pasangan, dan juga faktor usia lah. Sebab usia wanita dia curang di usia yang lebih muda, 40 hingga 49 tahun. Secara inilah empirical. Tetapi lelaki ni dia curang di usia yang lebih berumur, 50 hingga 59 tahun. Jadi kita nampak lelaki mungkin lebih berumur, seorang lelaki lebih lagi tendensi dia untuk berlaku curang kepada pasangan. Mungkin pasangan beza usianya 3 tahun, 4 tahun contohnya kan. Again, faktor-faktor yang kita kata biologi lah sebenarnya memainkan peranan juga. Fahrin Ahmad kata okey, tak apa-apa, saya masih berumur 30. Jangan. Tak adalah. kita doa tau. Balik pada agama tadi tu. Menarik sebenarnya Fahrin bila Dr. Mazhar menyentuh faktor agama. Sebab seperti mana kita ketahui, seorang lelaki Islam boleh berkahwin 4, dibenarkan untuk berpoligami. Tapi macam mana sebenarnya untuk kita gariskan that fine thin line yang membezakan antara curang dan juga ingin berkahwin lain tu. Sebab yelah kadang-kadang ada orang cakap curang atas tiket, saya nak kahwin dengan dia dan saya dibenarkan untuk berkahwin. Itu hujah pembelaan dia pula. Macam mana? Marah ni lah. Kita dah masuk topik agama pula ni. Jadi begini, dalam keadaan contoh dalam Islam, lelaki boleh berkahwin dengan 4. Tetapi kita masih perlu mengikuti peruntukan undang-undang. Kita kena dapat kebenaran daripada mahkamah. Dia bukan boleh sesuka hati. Dia menjadi kesalahan tau. Kalau berkahwin ni, maknanya kita berpoligami ni tanpa mengikut prosedur yang sepatutnya. Jadi dalam keadaan ni, bila kecurangan ni, sebab saya lihat rata-rata kes yang dirujuk kepada saya, sebenarnya orang yang curang ni dia tak nak komitmen. Dia lebih nak main-main, nak bercinta. Sebab tadi Farid ada cakap, kadang-kadang orang lelaki ni dia suka nak thrill. Boleh laku ke lagi kalau kita mengurat ni. Test market. Test market. Laku ke lagi, orang suka ke kat kita. Jadi dalam keadaan tu, bila kecurangan yang melampau, contoh sehingga ke bilik tidur. Ada kes-kes yang memang sehingga ke bilik tidur. Jadi kat situ sendiri dah kesalahan kaluat. Kesalahan melakukan zina. Jadi dalam keadaan yang contohlah kalau lelaki ni benar-benar dia kata dia tengok wanita kedua ni dia nak memperisterikan ikut prosedur yang betul, saya rasakan tidak ada masalah. Yang jadi masalah bila nak nakal-nakal, bila nak ada konsep nak rasa thrill tu dan melakukan kesalahan-kesalahan lain. Maka itu adalah kesalahan. Dan lebih teruk lagi apabila ada yang berkahwin di Siam sebagai contoh dan sebagainya yang tidak mengikut prosedur, yang tidak mendapat kebenaran yang sepatutnya. Dan efek ni, kesan ni sebenarnya kepada isteri yang berkahwin, yang isteri yang kedua itu nanti. Sebab apabila berlakunya sesuatu hal di kemudian hari, setahun, 2 tahun kemudian, nak menuntut apa-apa hak tu menjadi masalah. Dan anak yang dilahirkan itu pun juga akan menjadi isu di situ. Ya, betul. Ya, nak saya setuju sangat. Sebab dia macam ni. Isunya apabila tidak didaftarkan, maknanya pendaftaran tidak ada di sini. Pernikahan itu tak ada. Jadi, bila nak daftarkan nama anak tu, dia akan jadi masalah nanti. Dan perkara lagi diingatkan apabila berlaku kematian. Adakah mereka ini berhak untuk menuntut faraid? Misalnya, hak-hak yang lain. Jadi, kena ingat juga, memang boleh menikah di luar, tetapi ada prosedurnya, perlu didaftarkan. Ni pada mana-mana yang telah bernikah di luar, saya minta tolong supaya hak anak-anak tu terjaga dan juga hak ahli keluarga yang lain. Okey, baik. Dia bukan apa, dia nanti bila sebenarnya dah lama menangkap, lepas tu kantor baru nak gunakan hujah pembelaan dah tak laku kan, dan tak boleh. You only sorry you get caught. Okey, baik. Masa sangat mencemburui kita, tapi kita sebenarnya juga ingin masih lagi mendengar daripada Dr. Siti Marziah. Baik, doktor, kalau kita nak lihatlah sebenarnya curang ini dari sudut psikologinya memberi kesan bukan saja kepada diri sendiri, tapi ada kalanya juga tempias kepada orang lain maupun daripada masyarakat. Kadang-kadang ini juga menyebabkan generasi yang lain yang masih bujang dan berkahwin rasa trauma tentang perhubungan yang ada komitmen, perhubungan rumah tangga. Jadi apa nasihat sebenar-benarnya kepada mereka di luar sana? Okey, Farid dan Uyaina, curang tu kita tak nafikan berlaku dalam masyarakat kita kan. Kadang-kadang saya nampak masyarakat kita tu nampak terlalu terbuka. Memandang benda tu sebagai normal, perkara tu sebagai normal. Sedangkan ia adalah satu benda yang tidak normal. Memang kalau boleh kita tekan, kita halang daripada berlaku daripada masyarakat kita. So saya nak kongsikan 3 tips sebenarnya kan. Kita nak jaga diri kita, nak jaga pasangan kita, nak jaga contohnya nak jaga keluarga kita daripada terlibat dalam kita panggil kes-kes ni. Mungkin kita boleh apply tips yang saya ringkaskan sebagai KJE. K ialah komunikasi,
J ialah jaga, E ialah elak. Komunikasi macam mana? Komunikasi yang telus, yang terbuka antara pasangan suami dan isteri. J ialah jaga. Jaga apa? Jaga hati pasangan kita, jaga pergaulan kita sebenarnya kan di tempat kerja, jaga pandangan mata kita, tundukkan pandangan mata kita maksudnya, dan satu lagi jaga iman. Dan E ialah elak. Elak apa? Elak berjumpa private, elak perjumpaan secara rasmi juga formal, mesra dengan rakan jenis maksudnya. Elak memberi harapan kepada orang yang kita tahu kan. Betul. Kita sering contohnya, tapi beri harapan kepada orang lain yang mesti bujang contohnya kan. Dan elak satu lagi yang sangat berlaku di tempat kerja, saya percaya, ialah elak menceritakan masalah pribadi kita kepada rakan kerja berlainan jenis. Sebenarnya kadang-kadang yang menjerumuskan kita kepada kancah kecurangan. Mula-mula misalnya lama-lama kita terjerat. Kita memberi harapan sebenarnya kan. Baik. Dan kita sama-sama suami jaga, isteri pun jaga. Dua pihak kena jaga. Kita jaga masing-masing. Kita jaga kita. Tapi itu yang doktor cakap tadi tu kan sangat-sangat penting tau. Sebab saya baca juga, dia kata pertama kali akan curang apabila kita dah biasa meluahkan apa sahaja yang berlaku dalam rumah tangga kita kepada pihak ketiga dan berkali-kali, dan kita rasakan macam orang ni lebih memahami kita daripada pasangan kita. Itu adalah puncuk pangkal orang kata itu yang kena elak kecurangan berlaku. Betul. Okey, Puan Zabira, di hujung perbincangan kita ni mungkin boleh kongsikan antara hukuman sekiranya disabitkan kesalahan dalam mana-mana akta sebentar tadi, dan rangkumkan sekali ringkasan kita untuk pada perbincangan ini. Baik. Begini, kalau Seksyen 498 Kanun Keseksaan, seorang lelaki yang memikat seorang isteri orang lain, jadi hukumannya adalah maksimum 2 tahun penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Macam kau katakan tadi. Ya. Dan juga bagi kesalahan jenayah syariah ada denda, dia ikut negeri dan maksimum denda RM3,000 atau penjara atau kedua-duanya sekali. Jadi secara ringkasnya memang ada tindakan jenayah, dan juga bagi pasangan bukan Islam boleh menuntut secara ganti rugi, dan bagi pasangan yang Islam ni lah, contoh dia mengalami anxiety ke, kita bincangkan berkaitan emosinya dengan psikologi, maka boleh filekan saman sivil berkaitan dengan kepayahan yang dialami, bukan kecurangan itu semata-mata lah. Okey, tapi ini boleh difailkan concurrently, serentak ya? Boleh diambil secara bersama. Baik, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Zabita dan juga Dr. Siti Marziah Zakaria yang berada dalam talian video sebentar saja tadi. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu-tetamu kita. Jadi rumusannya, curang ni jangan buat main kerana kita ada undang-undang yang tersendiri dan anda boleh disabitkan dengan hukuman. Kalau ringkasannya lebih ringkas, rumusan lebih ringkas adalah jangan curang. Sudah cerita. Okey. Baik, kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini bersama dengan penyanyi undangan kita, Aiman Ridwan. Jangan ke mana-mana. Terima kasih Puan Zabita. Sama. Wanita hari ini. Sendiri bersama luka, merenungi hari-hari sepi. Rintihan hatiku bersama kecewa, tersenyum perih di dasar hati. Aku
Itu dia. Kurelakan Aiman terus berada kat sini, Man. Okey, apa khabar, Man? Terima kasih. Khabar baik, bang. Okey. Baik, jadi ini merupakan single terbaru. Single terbaru. Single terbaru. Okey, baik. Sebenarnya kalau padalah saya tengok bila tengok muka Aiman tu, macam saya pernah lihat. Tapi di mana ya? Juara I Can See Your Voice. Yang terakhir sekali berduet, diberi peluang berduet bersama dengan Naim Daniel. Okey. Baik, dan kalau kita lihat memang sememangnya Aiman minat dengan bidang nyanyian dan ini merupakan single terbaru dan boleh ceritakan mengenai lagu ini dari segi liriknya dan juga penciptanya. Silakan. Terima kasih kepada wanita hari ini kerana memberi saya peluang untuk berada di sini pada hari ini. Kurelakan merupakan single terbaru Aiman. Komposer dan penulis lirik Naik Saidin dan Syaf Ramli. Lagu ini ditulis menceritakan tentang kita merelakan kepergian orang yang kita sayang. Okey, baik. Sama ke dia curang ke macam mana tu? Ikut persepsi masing-masing. Ikut persepsi masing-masing. Okey, baik. Dan kalau kita lihat ini lagu balada dan adakah ini menjadi genre kegemaran Aiman sendiri? Ya, betul. Ini merupakan genre kegemaran saya dan juga saya sebenarnya pop ballad. Okey. Itu je lah. Okey, baik. Dan kalau kita lihat sendirilah sebenarnya kalau kita lihat ramai penyanyi-penyanyi ataupun mereka yang rasa mereka memiliki suara ingin menjadi seorang penyanyi. Jadi Aiman berani mengetengahkan diri di dalam industri muzik ini. Jadi apakah harapan Aiman sendiri dengan lagu ini? Harapan saya semoga lagu ini dapat diterima masyarakat and boleh pergi jauh, insya-Allah. InsyaAllah. Ini pun saya ingat kalau masuk kat drama-drama ni pun sedap juga lagu ni, Man. Okey, baik, Aiman. Saya kira ramai juga dah mula memberi perhatian kepada Aiman sendiri. Jadi kalau nak mereka follow ataupun ikuti perkembangan Aiman, di mana mereka boleh lakukannya? Okey. Korang semua hai. Korang boleh follow IG Aiman, Aiman Ridwan dan juga TikTok saya Man Ridwan. MANRDWN. Okey, untuk TikToknya lebih ringkas sikit. Okey, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Aiman kerana bersama kita pada hari ini. Jadi Aiman, kurelakan kita untuk berehat seketika? Boleh. Pastikan anda tidak ke mana-mana. Terima kasih. Hari ini wanita hari ini. Baik, ada lagi yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda di penghujung siaran ini. Teruskan bersama kami kerana anda perlu dapatkan informasi terkini dan perkembangan semasa pilihan raya umum ke-15 dalam mandat rakyat di TV3 atau layari laman sesawang Buletin TV3 di www.buletintv3.my untuk informasi komprehensif dan terkini. Jadi ikutilah mandat rakyat. Mandat rakyat ya? Ya, rakyat. Dia Ain. Baik, seterusnya kami nak wawarkan juga tentang Dapur Tempur. Pertempuran semakin sengit melibatkan 8 kumpulan. Mampukah mereka bertahan pada episod malam ini atau akan ada penyingkiran pertama? Saksikan Dapur Tempur yang penuh debaran dan drama serta dihoskan oleh Yasmin Hamni bersama dua juri profesional Chef Adu Amran dan Sheila Rusli malam ini setiap Khamis jam 8.30 malam eksklusif di TV9. Ini Dapur Tempur ni memang menarik sebenarnya kalau kita saksikan pelbagai gelagat, pelbagai ragam. Dan kalau tengok komen-komen pun cukup menarik. Tapi ala-ala sebut pasal Dapur Tempur ni, Yana masak Yana kat rumah. Masak tak untuk Syahran? Saya masak dengan perangai dia. Tak adalah. Gurau. Tak adalah. Kenapa tanya macam tu? Tak, pasal tengok Dapur Tempur. Saya terfikir, awak dah bersalin, dah masih masak lagi tak? Tak adalah, gurau je tadi. Okey, baik. Sebenarnya topik yang kita akan bawakan esok ada kaitannya dengan topik hari ini. Sebab permulaan untuk berlakunya curang adalah apabila kita mula membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Salah, Yana. Dia mula semalam. Aplikasi jodoh bertemu. Hari ini dia bersambung bercurang dan kesinambungannya pada hari esok dah kahwin tu jangan bandingkan pasangan. Ini topik yang cukup menarik untuk hikayat perkahwinan kita esok. Kerana kalau kita membanding-bandingkan ini tidak akan berkesudahan, Yana. Betul. Dan kita akan sentiasa merasakan apa yang kita ada sekarang ini tidak cukup bagus, tidak cukup hebat dan itu yang akan membuatkan kita akan mula mencari perkara-perkara lain yang kita rasakan lebih baik daripada apa yang kita ada. Okey, bila bercakap pasal situasi membandingkan, bagaimana kita nak bandingkan seseorang yang
sememangnya setiap masa bersama dengan kita yang mungkin kita dah lihat warna-warninya daripada yang paling selekeh sampai ke yang paling cantik, nak dibandingkan dengan mereka yang di luar yang sentiasa kalau kita lihat katalah rakan sekerja dan sebagainya yang memang sentiasa memang dah mereka di luar mestilah rupa mereka elok menjaga diri mereka dan sebagainya. Tetapi bila kita bandingkan memanglah tak boleh sama. Nanti kalau dah kena dah duduk rumah barulah tahu macam mana dia punya colours dia. Betul tu. Dan bila dah bandingkan tu kan, bila dah dapat orang yang kita bandingkan dengan tu, bila kita lihat lah tak adalah sehebat mana yang seperti disangkakan dan alih-alih berpaling semula kepada pasangan kita yang awalnya. Ini yang sering kali terjadi. Kepada anda pula, mungkin ada sebarang perkongsian yang nak diceritakan, yang nak dikongsikan, yang nak disuarakan kepada kami tentang bandingkan pasangan ni. Boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan juga jangan lupa untuk follow kami di akaun Instagram WSHA TV3 dan juga akaun TikTok WSHA TV3 juga. Okey, nak cerita pasal rumusan hari ini antara lainnya itulah dia, jangan curang. Tapi apa yang lebih menggembirakan pada hari ini adalah kita ucapkan selamat hari jadi kepada Uyaina yang menyambut hari jadinya semalam, tapi dah pastikan Abang Long ada juga. Jadi kita buat hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada tim WHI. Terima kasih. Terkejut saya. Mohon tumpang lalu. Okey, saya lalu. Kita letakkan di sini. Wah, okey, Yana. Ada sesh lagi. Ya Allah, terima kasih banyak-banyak tim kepada penonton-penonton wanita ini. Apakah harapan Yana di hari jadi pada tahun ini? Yana doakan bukan sahaja untuk diri Yana tetapi untuk kita semua. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia supaya dapat beribadah dan berbakti kepada orang tua kita. Dan semoga kita semua dilimpahi dengan rezeki yang diberkati, rezeki yang tak disangka-sangka, rezeki yang tidak dijangka dan rezeki yang dapat membawa kebaikan kepada orang lain. InsyaAllah. Amin. Baik, kita ucapkan panjangkan umur murah rezeki untuk Yana dan kita sudahi siaran kita pada hari. Okey, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Kita kembali. Saya tak dengar cue tadi. Ini ke sebabnya. Kita kembali lagi hari esok. Assalamualaikum. Terima kasih. Jaga diri. Bye. Thank you, Tim Malaysia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau